Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita untuk membuat kuis secara online, secara interaktif menggunakan word wall. Okey, jom kita mula. Okey, mula-mula sekali kita buka dulu browser apa sahaja yang kita guna, sama ada Internet Explorer, Mozilla Firefox ataupun yang ni saya gunakan Google Chrome. Okey, type saja kat sini word wall. Okey, pilih yang atas sekali ni, word wall create better lesson quicker. Okey, kita mula-mula sekali kita kena sign up dulu. Okey, kalau dah sign up, kita just login. Okey, bagi saya yang dah sign up, saya just tekan login. Okey, saya sign in with Google. Dia terus masuklah dekat saya punya account. Okey, kat sini ada 3 aktiviti yang telah saya create. Okey, kita untuk free account boleh create 5 aktiviti saja, 5 interactive game sahaja. Okey, untuk yang free lah. Okey, kita tengok dulu dia punya price. Untuk yang pertama ni yang saya guna sekarang ni basic free. Okey, free, ada interaktif, ada 18 games yang kita boleh pilih. Ada 18 jenis game lah. Okey, tak boleh print. Okey, number of resource you can create ada 5 sahaja games. Okey, pilihlah yang terbaik antara 18 ni. Okey, untuk standard, untuk akaun yang kedua ialah standard RM10 monthly. 18 juga dia punya jenis akaun, jenis games yang kita boleh create, dan 13 okey, yang boleh printable. Maybe ni monthly lah, 13 jenis soalan interaktif yang kita boleh print. Okey, sekarang ni kita tak guna print sangat, banyaknya kita guna interaktif sebab kita online dan sebab kita PDPR kan. So kita lebih guna kepada yang ni lah untuk create interaktif ni. Okey, untuk akaun yang terakhir lah akaun Pro, RM15 sebulan. 32 activities yang kita boleh pilih. Maknanya ada 32 lah interaktif game, dia lebih advance. Okey, ni dua-dua ni unlimited resource you can create. Okey, dan dia boleh print 21 printable, yang boleh print lah 21 monthly. Okey, yang sini yang termasuk dalam plan ni lah kita boleh create using templates, okay, themes and options. Lepas tu boleh masukkan dekat dalam student assignment dalam classroom. Kita boleh switching daripada matching kepada wheel, okay, macam-macam jenis. Okay, kita boleh sharing dengan guru-guru lain, dengan murid-murid kita melalui WhatsApp, Facebook ataupun Telegram. Kita boleh edit dan kita boleh embed ke dalam kita punya website. Okey, mula-mula sekali kita kena create aktiviti. Macam saya dah create 3 aktiviti, so saya ada lagi 2 lah yang boleh create lagi. Kita create aktiviti, kita pilih sini create aktiviti, kita pilih lah. Kat sini ada group sort, ada missing word, ada unjumble, ada random wheel. Kita pilih yang mudah. Kat sini ada match up. Kita pilih satu, kita tulis tajuk, nak buat apa, perkataan apa ataupun ayat apa, matematik pun boleh. Dan kita tulis sini suku kata terbuka KV. Lepas tu kita specializekan lagi, kita boleh BA. Okey, kita carilah kat sini, nak cari gambar dulu ke atau perkataan dulu. Okey, kat sini kita cari gambar dulu. Kita boleh pilih
sorry, sebab dia bar kan. Baju. Okey, kat sini ada baju yang dia keluarkan. Kita pilihlah baju yang sesuai dan senang murid kenal pasti. Yang itu adalah baju. Okey, baju. Dan kita tulis kat sini baju. Okey, kat sini kita boleh add minimum 3 items dan maksimum 30. So kalau kita buat 5, 10 boleh lah. Okay, biasa murid kita bagi sekali ni 10 ke 15 item salah untuk satu quiz. It depends lah. Kalau murid tu kelas yang terror mungkin banyak, ataupun soalan dia lebih mencabar lah. Okay, kita boleh add item, tambahkan gambar lagi. Bakul. Okay, contoh bakul. Okey, kita masukkan bakul sebab kita suka kata terbuka kan. Kita nak ambil yang depan tu. Okey. Tulislah bakul. Okey, kita tambah lagi. Okey, basikal. Okey, ni kalau yang panjang-panjang lah. Kalau nak mudah, suka kata KV-KV ke. Ni KV sebab kita lebih general. KV kita gunakan suka kata yang depan tu. Okey, dah boleh cari dah basikal. Kita pilihlah basikal yang sesuai kat sini. Kita masukkan dan kita tulis basikal. Okey, dah siap. Kita tekan done. Okey, ini 3 item saja sebab minimum 3 item. Kalau 2 item tak boleh lah, mesti 3. Dan dah siap, kita tekan done. Okay, kalau kita nak edit lagi, kita boleh tekan sini and edit. Kalau nak terus share ataupun kita nak try tengok dulu. Okay, start. Dan ni match up ni lebih kepada drag and drop. Okay, masukkanlah bakul, basikal, baju. Okay, masukkan macam tu. Kalau nak tambah lagi, kita edit lah. Okey, kat sini timer dia 5 minit. Macam lama sangat, kita boleh ubah kepada 2 minit ke. Okey, kat sini dia boleh random, different layout. Okey, boleh show answer dan boleh ada ranking. Yang first maknanya yang paling cepat dan betul, dia akan ranking yang pertama lah. Kita akan dapat result terus. Okey, macam mana kita nak share? Kita boleh share terus daripada sini. Okay, share dari sini. Sini dia set assignment. Okay, sekejap Okay, sini ada set assignment. Kita tekan set assignment. Ni map public. Kita sekarang ni private kan, kita punya quiz tadi. Sekarang kita nak set assignment. Lepas tu kita dah set semua. Okay dah dia punya result titles ni. Dah okay. So kita start. Tekan start. Dia dah buatkan quiz kita ni. Okey, sekarang ni saya pakai akaun Google Gmail. So saya nak masukkan dalam classroom menggunakan akaun MOE. Saya kenalah copy. Okay, saya masukkan dekat dalam saya punya classroom. Okay, pilih dulu kelas mana yang kita nak masukkan. Contoh tadi saya masukkan dekat sini, kelas 2K. Lepas tu kita pergi kat classwork ni. Lepas tu kita create. Okay, kita pilih assignment. Pilih assignment, kita tulis tajuk. Besar ke? Okey, ni optional nak tulis tajuk, nak tulis instruction.
then kita add. Add ni kita pilih link lah, sebab kita guna link kan. Kita paste saja yang tadi kita dah copy, kita add link. Kalau kita dah add link, kita tak mahu semua student sebab dia certain student je. Saya akan pilih lah murid saya. Ada dalam 6 orang macam tu. Okey, sebab ni murid pemulihan, jadi saya akan pilih murid-murid saya sahaja. Saya tak masukkan semua. So murid-murid yang terpilih ni je lah yang dapat ni, yang dapat link yang saya share tadi, 6 students. Dan kita pilih nak due dates ke, tak nak ke, ataupun biarkan saja. Okey, lepas tu kita boleh edit dah selepas kita buat ni semua. Okey, lepas tu kita boleh schedulekan. Let's say kalau murid ni punya PDDR hari Isnin, so kita schedulekan untuk hari Isnin lah. Hari Isnin berapa hari bulan? Hari Isnin dalam hari 26, 7, okey 28. Pukul berapa kita settingkan? Say dah pukul 11. Okey, kita schedulekan. Okey, ramai cikgu yang tak buat assign tu kepada serta-serta murid. Contoh dalam kelas moral ataupun agama ataupun bahasa Arab, assign untuk all students. Sepatutnya kena assign untuk certain students. Sebab murid yang tak ada dalam kelas tu pun terima assignment daripada kelas Tamil, kelas bahasa Cina, kelas bahasa Arab dan sebagainya lah. Sebab sepatutnya kita kena assign student kita. Sebab nanti kan bila dia punya classwork, murid yang tidak sepatutnya berada dalam kelas tu, dia missing ataupun sebagainya lah, dia dapat notification tu dia missing. Sebab dia di-assign oleh cikgu untuk menghantar peta assignment yang cikgu bagi. Sepatutnya dia tak ada dalam kelas tu. Murid bahasa Melayu, wajib ambil Tamil. Sebab apa? Sebab cikgu assign untuk all students. Kena assign untuk certain murid lah. Okey, kalau kelas biasa, contoh dalam bahasa Melayu semua murid ambil, so kita boleh select untuk all student. Kalau macam certain murid, macam murid saya akan pilih murid saya sajalah, 6 orang. Kalau 5 orang, 4 orang, pilih untuk certain class, certain student. Okey. Okey, kita tengok dia dah ada ke belum. Sebab saya belum letak kat topik dia. Okay, kita boleh edit kat sini. Kita boleh tekan 3 titik ni. Kita boleh edit lagi apa yang kita nak edit. Okey, topik ni kita boleh pilih. Ni topik nak masukkan dekat mana? Okey, ni pemulihan khas PM. Okey, kalau kita nak edit instruction dan kita nak edit students, kita boleh edit lagi lah. Sebab dia schedule kan, belum keluar lagi. Okey, just tekan schedule je lah. Okey, itu cara pertama, copy. Okey, cara kedua, buat melalui terus akaun akaun MOE dan tekan share kat sini. Bila tekan share, dia akan terus bawa kita ke classroom. Dan kita perlu pilih, ni go to classroom. Kita perlu pilih lah kelas-kelas kita yang kita nak assign kelas mana. Macam ni, saya tak ada dekat dalam Gmail ni, memang tak ada classroom. So kita kena assign, create or join your first class. Sebab kita tak join mana-mana kelas melalui akaun Gmail, kita boleh terus direct dan buat account atau sign up account menggunakan akaun MOE. Lebih mudah lah. Okey, ni cara pertama, kita create activities. Okey, cara kedua, kita boleh cari dekat community ni. Okey, quiz yang sedia ada dan kita boleh ubah dan edit.
Okey, kita boleh cari dan type kat sini, search kat community, round off ataupun apa sahaja tajuk aktiviti yang kita nak cari. Contoh addition, subtraction, division ataupun mix operation, kita boleh cari dekat search bar ni lah. Dia akan keluar kat sini lah berbagai jenis interaktif games yang kita boleh pilih. Let's say kita ambil yang ni, kita ambil pop-up balloons ni, balloon pops. Tengok quiz ni tidak dipublikkan, so kita tak boleh nak edit lah. Kita just cari je quiz lain yang boleh edit. Kat sini mass chess. Kat sini dia boleh edit. Jadikan quiz ni sebagai kita punya quiz. Just kita tekan edit content. Yang tak public tadi kita boleh request lah kalau kita nak request. Kalau tak, kita just cari je quiz lain. Kat sini copy of round off ni dah jadi 2 lah kot. Kita delete kan round off by nama cikgu apa, by kat sini. Kita boleh ubah kat sini ayatnya, jawapan. Yang kat sini jawapan yang betul saja dia tick. Yang lain semua ada 4 jawapan lagi ni, ada 3 jawapan lagi ni dipangkalkan. Maknanya bila kita jawab jawapan yang betul tu betul lah. Kalau yang salah dia pangkal lah. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada 6 soalan. Ni minimum. Yang kat sini untuk quiz yang ni, math ni tadi, math chase. Dia punya minimum 1, maksimum dia 100. Maknanya dia lain quiz, lain dia punya maksimum dengan dia punya item dia, lain dia punya minimum dengan maksimum dia. Untuk quiz yang ni minimum dia 1, dia punya maksimum dia 100. Kalau dah siap semua, kita nak edit, ataupun kalau kita nak edit, kita edit. Dah siap, kita tekan done. Sama je macam tadi, tekan done. Kita dah siap dah kita punya quiz. Macam mana kita nak tengok aktiviti tu masuk tak dalam akaun kita? Kita tengoklah dekat my activity. Dah habis dah kita punya quiz. 5. Kalau kita nak create, kita kena buang 1, tambah 1 lain. Yang ni private. Kita boleh duplicate, kita boleh move, kita boleh embed tu kita punya site. Kita boleh share terus macam tadi lah, share terus kepada student. Sama juga. Boleh make public. Lepas tu set assignment macam tadi. Start dan copy ataupun terus direct ke Google Classroom. Apa saja, apa lagi tab kat sini ni home. Dekat home ni kita boleh tengok cara-cara menggunakan word wall ni. Yang pertama ialah pick a template. Pick a template maknanya pick a game lah tadi. 18 yang free, kita pilih salah satu daripada 18 tu. Lepas tu kita pilih game daripada 18 tadi. Lepas tu kita masukkan content, maknanya kita kita create activity tadi. Dan kita boleh print out. Untuk yang free tak boleh print out. Tapi sebenarnya sekarang untuk PKP ni kita tak payah pun nak print out. Inilah 18 game. Lepas tu features, kita boleh tengok kat sini featuresnya. Inilah yang dia beritahu kita tadi, interactives and printables and create using template. Kita boleh switching templates, maknanya daripada match up kita boleh tukar kepada balloon pop ke, kita boleh tukar kepada cross puzzle.
Lepas tu kita boleh edit any activity yang kita dah buat, themes and options. Lepas tu ada student assignment, maknanya kita boleh share dekat classroom, ataupun kita boleh share dekat WhatsApp group, Telegram, ataupun melalui link yang kita communicate dengan student kita lah. Lepas tu kita boleh sharing apa yang kita buat, kita boleh sharing dengan guru-guru kat luar sana. Lain sekali kita boleh embed kita punya link quiz tadi tu, kita boleh embed kan, ada perkataan embed kan. Okay, embed, kita boleh embed ke dalam kita punya site macam mana dekat Google Apps tu memang ada site. Saya tak nak cerita pasal site lah, kita boleh embed kat situ. Okay, untuk features dan tadi community, macam mana kita nak cari orang lain yang buat tajuk-tajuk yang kita nak cari, kuis-kuis lain atau apa sebagainya. Kalau kita tak nak cari, kita just scroll down, carilah macam ni. Kalau tak, kita just type keyword kat sini dan akan keluar bermacam-macam dan berbagai-bagai jenis interactive games. Lepas tu dekat my activities, kita boleh tengok lah apa aktiviti yang telah kita buat. 5 sahaja untuk account free, dan selebihnya kena upgrade. Okay, ni result yang kita dapat daripada murid ni. Okay, ini result untuk ni lah. Kalau murid dah buat, kita dah share, kita dapat result dia lah. Kalau nak buang, sini. Okay, boleh upgrade. Dan selepas itu jangan lupa doa. Okay, itu saja daripada saya, perkongsian daripada saya penggunaan quiz menggunakan Woodwall. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.